Bagaimana Allah letakkan syarat dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka-nyangka, mengira-ngira, menganggap-anggap bahawa kami biarkan mereka mengaku bahawa amanna, kami dah beriman, sebelum mereka itu diuji seperti mana Allah uji orang yang beriman yang Allah kasih. Tetapi disebabkan kita jahil tentang seni dan hakikat cubaan Allah. Tadi saya tengok ada yang bertanya, macam mana kita nak lebih kuat dalam menghadapi ujian Allah. Saya nak jawab sekejap. Saya nak sebut bahawa kita nak menghadapi ujian Allah, kita kena tahu nature ataupun fitrah ujian tersebut. Sebab Allah bagi ujian bukan saja kerana azab, tetapi kerana Dia sayang. Sebab itu bila Dia sayang, orang beriman diuji. Kita dah kupas dah bagaimana Allah letakkan syarat dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka-nyangka, mengira-ngira, menganggap-anggap bahawa kami biarkan mereka mengaku bahawa amanna, kami dah beriman, sebelum mereka itu diuji seperti mana Allah uji orang yang beriman yang Allah kasih. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat kasih pada orang yang beriman. Sebab tu yang Allah beri dekat dunia ini sifat pemurah Dia. Atas muka bumi yang paling kaya orang yang tak solat, yang paling kaya orang yang menderhaka kepada Allah, yang paling kaya atas ni muka bumi. Kiralah tuan-tuan tengok dia punya senarai dia, checklist dia, ranking paling pertama, 2, 3. Yang belah-belah tu barulah Sultan Brunei. Semuanya tak beriman. Allah bagi mereka lebih kaya hidupnya. Tetapi adakah Allah sayang? Allah tak sayang. Sebab wa kana bil mu'minina rahima. Kerana sifat sayang Allah hanya beri pada orang yang beriman. Tiba-tiba orang yang beriman, lagi banyak Allah uji, lagi banyak Allah uji. Pagi petang kita membaca maksurat tuan-tuan. Kita membaca Al-Maqsurat. Antara yang dimasukkan dalam surah Al-Maqsurat ialah surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh rujuk Al-Maqsurat. Harga 80 sen sekeping, tapi nilai dia cukup dalam. Hadis dalam itu ada wirid-wirid, ayat-ayat Quran, wirid-wirid doa-doa Nabi. Termasuklah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. Wahai Tuhan, Engkau Tuhan aku, Engkau Tuhan aku. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau buat aku ya Allah. Aku ni hamba padamu ya Allah. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Aku tak ada apa-apa. Aku hamba ya Allah. Aku hamba. Harga 80 sen tuan-tuan. Maksurat, makthur, doa-doa yang disusun oleh Asyahid Imam Hasan Al-Banna sebagai hisnul muslim yang kita kena amalkan pagi dan petang. Kalau kita amalkan surah ini, kita jumpa surah Al-Baqarah tuan-tuan. Ayat 26, Allah mengajar kita. Allah mengajar kita. Kalau kita dekat dengan Quran, Allah mengajar kita tuan-tuan. Ayat 286 surah Al-Baqarah. Tiap hari kita baca maksurat. Allah sebut, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan taklifkan, bebankan kepada seseorang jiwa itu satu jiwa, melainkan apa yang memang layak dan mampu dia lakukan dan mampu dia terima. Dalam keadaan inilah cara Allah menguji. Allah tidak menguji kita ini dengan suatu perkara yang lebih fauqa taqah, yang lebih atas daripada kemampuan kita sahabat. Allah uji kita sesuai dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Lalu Allah uji. Orang-orang yang Allah uji, paling dahsyat Allah uji. Asyadul ibtila, orang yang paling teruk Allah uji, al-anbiya, para nabi. Thummal amthal fal amthal.
kemudian orang yang mengikut Nabi dan mereka-mereka yang mengikut mereka itu. Lagi sayang, lagi diuji, lagi sayang, ujian lagi besar, lagi tinggi. Kita tuan-tuan, bila kita belajar tinggi, periksa lagi payah. Berbeza dengan sekolah rendah, masuk menengah, masuk universiti, ambil master, ambil PhD, lagi tinggi, soalannya lagi payah. Jangan tanya kenapa kita gagal tuan-tuan dengan ujian, tapi tanya kenapa kita jawab salah dalam peperiksaan, kenapa tidak bersedia menghadapi peperiksaan. Jangan petikaikan kenapa anak kita tidak lulus SPM. Dekat dunia ni, sijil pelajaran Malaysia, kita tanya mengapa anak kita tidak lulus sijil Padang Mahsyar, iaitu yang lebih besar dalam keadaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita petikaikan ujian itu. Jangan kita petikaikan sistem pemeriksaan itu. Tanya jawapan-jawapan kita tidak bertepatan dengan skema jawapan oleh badan pemeriksaan. Apatah lagi soalan-soalan yang berhubung kait dengan skema yang Allah nakkan kita lakukan. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Hidup kita tak rujuk kepada Allah, tak mengikat diri kepada tauhid, yakin kepada Allah. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan-soalan lain ditanya oleh Allah. Madinuka, apa agama kamu? Hidup kita mempertikaikan Islam. Hidup kita ikut Islam liberal, ikut Islam plural, ikut Islam sekular. Hidup tak nak ambil agama Allah. Lalu kita nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Lalu kita pun erti kata lain nak jawab apa kalau hidup tak mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, man imamuka, apakah imam kamu? Lalu kita nak jawab apa kalau Quran kita tak pegang, Quran kita tak tahu, kita tak tahu mana, tak ambil Quran sebagai panduan hidup kita. Apa-apa rujuk nafsu, apa-apa rujuk nafsu, apa-apa rujuk Amerika Syarikat, apa-apa rujuk England, apa-apa rujuk Rusia, semua negeri ini sedang mengalami keruntuhan, sedang mengalami kebinasaan. Seolah-olah bagaimana Allah pernah musnahkan negara dulu yang sombong kepada Allah, hari ini Allah buat balik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, semalam saya tengok video nurse kaki tangan hospital, ada yang letak jawatan, menangis macam kena histeria di Amerika Syarikat kerana tak tahan burn out, tak tahan dengan tekanan kerja, dengan tekanan perasaan, tak rasa tak secure, tak selamat. Dalam keadaan logistik, equipment tak cukup, Amerika Syarikat tak cukup menghadapi musibah yang begitu besar. Mendabik dada, aku negara maju, aku Uncle Sam. Allah uji dengan satu benda, virus yang tak dapat dilihat dengan mata, tersungkur bergoleng di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, Allah nak suruh kita tengok balik diri kita. Dia tegur sikit kita. Kalaulah itu keadaan cara fitrah, kalau kita lihat ayat 286 Al-Baqarah mendidik kita, tengok cara rendah diri. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau ambil aku ya Allah. Saya mudahkan bahasa kampung tuan-tuan. Ya Allah, jangan kau rembat aku ya Allah. Ya Allah, dalam aku buat maksiat ni, jangan kau rembat aku ya Allah. Ya Allah, dalam aku buat maksiat ni, aku tak taat, jangan kau rentap nyawa aku ya Allah. Dalam keadaan aku banyak dosa ni ya Allah, belum bertaubat lagi, jangan kau rentap aku ya Allah. La tu'akhirna in akhtana, in nasina aw akhtana. Tengok lembutnya bahasa. In nasina, lupa, nisyan, aw akhtana, tersalah. Bukan sengaja buat maksiat tuan-tuan, bukan sengaja buat maksiat. Nasina, nisyan, kan? Kedua, al-khata' au akhta'na. Tengok, rendah diri. Rabbana la tahmilna alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Allah, jangan kau uji aku sebagaimana ujian-ujian kau beri pada orang dulu ya Allah. Khabbab Ibnul Ard dia jumpa Nabi di zaman Mekah. Dalam keadaan badan dia dah berlubang, kena panggang dengan batu yang dipanaskan oleh tuan dia, 5 biji merah. Dalam kitab disebut apabila mengalirnya badan Khabbab yang gempal itu lemak-lemak. Lemak-lemak menjadi cair apabila kena bara. Lemak-lemak yang cair itu memadam.
bara-bara yang digunakan untuk membakar badan Khabbab yang gempal itu. Sebab itu di zaman Umar Al-Khattab, apabila berlalunya masa Rasulullah wafat, Abu Bakar pun radhiyallahu anhu wafat. Orang-orang muda pada zaman Umar Al-Khattab tidak kenal akan pengalaman perjuangan orang-orang yang awal-awal memeluk Islam. Dalam keadaan ini sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, "Wahai Khabbab, kamu tunjukkan sikit pengalaman, kongsi sikit pengalaman ketika kita berjuang di zaman Mekah dulu." Kata Khabbab, "Wahai Amirul Mukminin, aku tak nak. Aku takut nanti aku tidak ikhlas. Segala perjuangan aku itu sia-sia. Wahai Khabbab, sesungguhnya pengalaman engkau sangat mahal untuk memberi kesedaran pada orang muda bahawa perjuangan Islam itu sukar jalannya." Lalu Khabbab kata, "Aku tak nak cakap banyak." Khabbab buka baju dia. Masih ada bekas tuan-tuan. Di belakang badan Khabbab ada 5 lubang bekas penyiksaan di zaman Mekah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Khabbab yang dah berlubang badan jumpa Rasulullah sedang bermunajat di kelambu Kaabah. Dia minta satu je, "Ya Rasulullah, tolonglah agar Islam ni cepat menang." Khabbab minta cepat menang. Tetapi apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Khabbab, orang sebelum kamu digergaji kepalanya terbelah 2. Orang sebelum kamu disikat dengan sikat besi bercerai daging dan tulang. Orang sebelum kamu, wahai Khabbab, diikat dengan 2 ekor kuda arah yang bertentangan, direntap sekali rentap terbelah 2, wahai Khabbab. Di kalangan mereka ada yang direbus dalam minyak yang panas. Mereka tidak kembali kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ni Khabbab orang yang gelojoh. Engkau ni tergolong dari golongan musta'jilun, orang yang gelojoh, tak sabar dengan ujian dalam keadaan sahabat-sahabat." Inilah gambaran yang diberikan. Dalam keadaan kita minta tu, jangan kena pada ujian orang dulu. Sehingga kan kita sebut, "Wala tuhammilna ma la taqata lana bih." Ya Allah, jangan engkau timpakan pada kami apa yang tak mampu kami pikul, ya Allah. Satu ayat dia menjawab semua perkara. Dia menjawab tentang ujian, tentang kekuatan kemampuan kita, tentang ujian-ujian yang mana menimpa kita. Kita minta jauh, kita minta Allah jangan jadikan sebagai dosa ujian pada kita. Kemudian dalam ujian tersebut Allah beritahu orang dulu lebih dahsyat, dan kita pula minta dengan cara rendah diri, jangan minta diuji. Dalam keadaan kita memohon dalam ayat 286 surah Al-Baqarah menjadi bacaan wirid bagi orang-orang yang beriman. Kita mengamalkannya sehingga Al-Quran itu diangkat oleh Allah sampai ke tempat dia. Kita mengamalkan 286 ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sudah memadai kita untuk menjadi orang yang beriman pada Allah. Kita boleh faham akan hakikat tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, apabila Allah sebut dalam suratul An'am tentang tadarru'u, bila dia kena saja jangan kau hajak. Bila kenanya jangan lawan Tuhan. Bila kenanya jangan kita lawan dia. Kita lawan dia, bila lawan lagi teruk Allah bagi. Tapi bila kita kena je, tadarru'u, sampai saja dalam keadaan irja'ahum ba'suna tadarru'u, mari saja naas musibah, tadarru'u, terus menyungkur, terus merendah diri, menghina diri dari kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mari kita istighfar, kita minta. Antara yang dikupas pagi tadi, istighfar, berdoa. Kita nak doa kita datang keberkatan, kita banyakkan berzikir, lalu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik rujuk pada dia. Allah sebut dengan perkataan suratul A'raf ayat 55 56. Tuan-tuan cuba tengok. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Tuan-tuan, saya nak keluarkan 4 perkara di sini. Bila Allah kata
berdoa pada Tuhan kamu dalam keadaan yang pertama, cara berdoa tadarruan. Sama tak tadi? Tadarru'an. Apa dia? Mutadarri'. Mutadarri' ni merendah diri. Rendah diri. Cara minta dia tadi. Ya Allah, jangan kau beri pada aku benda yang aku tak boleh pikul, ya Allah. Tengok cara rendah diri. Ya Allah, kalau aku tersalah, kalau aku lupa, jangan kau rembat aku, ya Allah. Jangan kau rentap aku, ya Allah. Jangan. Tengok cara rendah diri. Jangan kau uji aku, ya Allah, pada orang-orang dulu yang teruk ujian dia, yang orang yang kau sayang. Aku ni kau minta, aku minta sayang juga. Tapi janganlah teruk sangat macam orang dulu. Aku tak tahan, ya Allah, aku tak tahan. Ya Allah, jangan kau beban pada aku apa yang aku tak mampu pikul. Tengok rendah diri. Yang kedua, wa khufyatan. Dengan suara yang perlahan. Tuan-tuan, kenapa perlahan tuan-tuan? Sebab Allah itu sangat hampir dalam taksiran dia. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 186 Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah sebut, wahai Muhammad, sudut jawapan kepada sekiranya kalau ada orang tanya, hamba-hamba aku tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, kan, seolah-olah begini, wa iza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Tapi tak ada qul kat situ. Tengok, ini cantiknya Quran, uslub Quran, bahasa Quran yang dalam. Dia bila kita baca merdesuk masuk ke hati tuan-tuan. Bila kita tengok hebatnya Allah. Dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau ada siapa-siapa tanya, hamba aku tanya kat engkau tentang aku, anni and fa inni qarib. Seolah-olah qul fa inni qarib. Katakanlah qul tu, katakan tu tak ada kat sini. Nak cerita jawapan dia, Allah balas macam ni. Tanya, dia mari. Belum tanya je, datang. Sebab itu kita datang kepada Allah dalam keadaan berjalan. Allah datang berlari. Maksudnya, berlari, cepatnya rahmat tu datang. Kalau kita minta ampun, cepatnya pengampunan datang. Kita minta pertolongan, cepatnya pertolongan sampai. Dengan syarat-syarat yang Allah nak, bukan syarat yang kita punya. Kena ikut syarat dia, bukan syarat kita. Kalau kamu datang dalam keadaan berjalan, dia berlari. Kamu mari sejengkal, dia datang lebih rapat lagi. Berapa? Dia mari sehasta. Kau mari sehasta, dia mari lagi rapat sedepa. Ini kaedah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Maknanya Allah tu dekat. Sebab itu cara minta dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ajar khufyatan, dengan cara perlahan dia. Tuan-tuan panggil orang yang tuan-tuan sayang macam mana tuan-tuan? Menjerit ke perlahan? Ya Intan Payu, ya sayang, ya Habib. Kan? Perlahan. Saya dah kongsikan hari itu, saya sebut macam mana amalan akhir zaman, antaranya zikir-zikir yang mudah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kedua, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Yang ketiga, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Yang keempat, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Tuan-tuan, waktu malam tuan-tuan bangun. Dalam masa sekarang ni, kita banyak masa kosong kan. Cuba bangun tuan-tuan 2 pagi. Bangun, kalau tak boleh 2 pagi, bangunlah pukul 5. Kan? Subuh pun 6 lebih, pukul 5. Cuba bangun. Cuba ambil semangat bangun tu. Cuba sebut Ya Allah saja. Ya Allah. Tuan-tuan dengan suara yang paling lembut, paling perlahan. Tuan-tuan seru Allah. Allah tu dekat. Kita panggil Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pandanglah Ya Allah. Pandanglah Ya Allah. Kalau dulu aku jauh Ya Allah, aku cuba dekatkan diri aku padamu Ya Allah. Kalau dulu aku tak bangun malam Ya Allah, aku cuba Ya Allah. Kalau aku dulu sombong Ya Allah, aku rendah diri sekarang Ya Allah. Tuan-tuan, tak sempat habis tuan-tuan nak sebut
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Dzal Jalali wal Ikram. Air mata tuan-tuan akan mengalir tuan-tuan. Lebih-lebih dalam keadaan Allah seolah-olah Allah memuji kita sekarang. Kita minta, ya Allah, pandang aku ya Allah. Pandang ya Allah. Aku tak berdaya dah ya Allah, aku tak berdaya dah. Seolah-olah kita minta tu dia dekat dengan kita tuan-tuan. Sampai tahap itu tuan-tuan tak boleh cerita pada orang apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan. Sebab itu bila minta dia kena ada hudurul qalb. Bila berdoa dia kena ada hudurul qalb, hudurul qulub, kena ada kehadiran hati bersama dengan apa yang disebut. Bukan bahasa Arab pun tuan-tuan, bahasa Melayu tuan-tuan. Kadang-kadang masa kita tak kena tuan-tuan, kita sibuk siang, kita bangun malam. Tuan-tuan tahu ada hadis sahih, kita duduk puluh Ramadan, puluh Lailatul Qadar, hujung Ramadan. Orang beriman dia tak puluh tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Ramadan tak Ramadan sama bagi dia. Sebagai contoh, bangun malam. Sebab apa tuan-tuan? Dalam sepotong hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi sulusil akhir min al-lail. Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada hujung-hujung malam. Saya bagikan malam kepada 3. 9 malam, pukul 12, 1/3 awal. Pukul 12 sampai pukul 3, 1/3 tengah. Pukul 3 sampai pukul 6 sampai azan, 1/3 hujung. Ketika 1/3 hujung itu, Allah turun ke langit dunia. Ila samai dunia. Allah nak tengok siapa yang minta, dia nak bagi. Siapa yang bertaubat, dia nak ampun. Siapa yang ada masalah, Allah selesaikan. Semuanya Allah jawab. Semuanya Allah bagi. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai yang bangun tuan-tuan? Allah tahu orang tak boleh bangun awal. Dia turun kat ujung ketika waktu-waktu sahur. Sebab itu Nabi kata tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana waktu sahur itu berkah. Bila waktu sahur? Pukul 3 sampai pukul 6, betul tak? Itulah waktu mustajab. Allah memperkenankan doa kita. Ketika itu, apa Allah sebut dalam Al-Quran? Sifat orang beriman. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, suhur, izhar, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun malam, dia bangunkan keluarga dia, bangun awal sikit. Dulu tak pernah buat. Dia ambil kesempatan ini, dia mengangkat tangan bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa aku. Kita sebut nama isteri kita tuan-tuan. Ampunkan dosa isteri aku ya Allah. Anak kita sebut seorang-seorang namanya dalam keadaan waktu yang sangat mustajab. Begitulah apabila kita memohon kepada Allah, antaranya pilihlah masa-masa yang sangat mustajab. Di samping syarat-syarat Allah nak memperkenankan doa kita, antaranya iaitu kita banyakkan istighfar pada Allah. Yang ketiga, Allah sebut bila minta dengan perkataan khaufan, takut minta Allah tak terima tuan-tuan. Tu yang kita berjaga-jaga. Takut kita minta, salah minta, Allah tolak. Salah minta, dapat lagi banyak malapetaka. Salah minta, menyebabkan kita khaufan, takut pada Allah. Dengan Allah takut, ya Allah jangan buat, ya Allah jangan kau beri, ya Allah jangan, ya Allah jangan kita minta. Yang keempat, wa tama'an, dia tamak tuan-tuan, maksudnya menyungguh diri. Pagi minta, tengah hari minta, malam minta. Tak cukup solat hak wajib minta, solat hak sunat minta. Tak cukup minta biasa-biasa, dia minta dalam keadaan berpuasa. Nak menguatkan lagi doanya, dia berpuasa. Biar doa semakin tajam, semakin ampuh, dia berpuasa. Tu yang munajat, tu yang kita selalu share, geng ustaz share. Bila mana Isnin Khamis, puasa sunat. Sebab bila kita puasa, kita doa tu bertambah, berdouble dia punya mustajab dia, keberkatan dia, tajam dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kita buat program ni, kita nak bagi kita punya ni kuatnya doa kita dengan cara kita beristighfar. Kita target 1 juta. Saya tidak mengira tuan-tuan, cuma kita nak membina biar kita faham bahawa ini tanggungjawab orang yang beriman, orang Islam tiap-tiap hari.
Kita sebagai penggerak saja, pencetus saja, sebagai booster saja. Sebaiknya kita teruskan. Dalam keadaan musibah ni, lagi banyak kita minta. Bukan saja 1 juta, beratus juta. Sampai dalam keadaan seorang itu berzikir berjuta-juta. Kerana apa? Takutnya terkadang balak dan juga azab Allah itu terhalang akibat daripada zikir-zikir, doa-doa orang yang soleh di atas muka bumi ini yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu inilah yang disebutkan oleh Allah yang saya bacakan dalam surah Ali Imran tadi, pada ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun orang-orang yang apabila dia melakukan perkara yang fahisyah, perkara yang keji, atau dia zalim diri dia, sebelum harinya wabak dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, lalu dia taubat, dia rujuk, ar-rujuk taba yatubu, balik dia menyesal, nadimna wa nadimna ya Allah wa nadimna ala ma fa'alna, di atas apa yang kami buat. Dia rujuk balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah, dalam keadaan dia taubat yang sebenar. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulang kesalahan dia. Lepas daripada ni tuan-tuan, jangan ulang lagi. Lepas ni kita nak balik ke masjid, kita nak balik ke surau, nak hidupkan kuliah, nak hidupkan zikir, solat berjemaah dan sebagainya. Kita bina, Allah latih kita dalam tempoh ini sebagaimana dididik kita supaya kita ingat balik, dulu aku pernah tarik nikmat-nikmat yang aku bagi, kau ingat balik agar jangan kau ulang. Kalau kau ulang, mungkin Allah akan tambah dengan lebih dahsyat lagi yang tak mampu kita nak bayangkan dengan pemikiran kita, insya-Allah. Sahabat yang saya kasih sekalian, insya-Allah akhir ni saya nak baca lagi doa, insya-Allah. Lepas tu kita tutuplah doa istighfar al-kabir, al-istighfar al-kabir. Lepas tu Sayyidul Istighfar dan doa kita minta tolak balak, insya-Allah boleh deh. Dan sebelum itu sahabat yang saya kasih sekalian, saya terima kasih kepada semua yang share, yang menyokong, yang berkongsi dengan program yang kita buat last minute, insya-Allah. Lepas ni kita buat lagi supaya kita gunakan kuasa Facebook, kuasa media sosial ini untuk ketaatan kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, ingat zikir, ingat Quran, ingat supaya kita sama-sama dapat diberkati oleh Allah. Allah ampunkan dosa kita. Apa yang lebih besar sahabat-sahabat selain daripada pengampunan Allah. Dan sahabat-sahabat seperti biasa sama-samalah tolonglah geng ustaz ni pertubuhan pendukung dan pencinta ulama dengan program-program yang kita susun atur. Jadi dekat Ramadan lagi ni kita perlukan juga bantuan semarak Ramadan orang yang susah yang kita sumbang. Minggu lepas kita bagi dekat Sabah, geng ustaz Sabah minta bantuan, dan apa saja yang kita boleh yang kita bantu boleh, mudah-mudahan insya-Allah boleh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qura wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ghaffar adh-dhunubi dzal jalali wal ikram wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubil wa atham wa athami wa min kulli dhanbi adnabnahu amadan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'il harakatina wa sakanatina wa qataratina wa anfasina
وكلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه كتاب وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي للجلال وجه ربنا وجمالنا وجماله وكماله كما يحب ربنا ويرضى ونستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئات أملناها في بياض النهار وسواد الليل في ملاء وخلاء والسر وعلانية وأنت إلينا ناظر إذا ارتكبناها ترى ما أتيناه من العصيان به عمدا أو خطأ والنسيان يا حليم يا كريم اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم اصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن ذرارينا وعن بلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين تحسنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا عبادك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نحن عبيدك يا الله أبناء عبيدك يا رحمن نواسينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبنور الفاتحة نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء ونقم ادفع عنا يا الله كل بلاء وبواء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة اللهم ارفع عنا والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada waktu tengah hari ini ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Siapalah kami meminta-minta merayu-rayu pada-Mu ya Allah, melainkan hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan maksiat ya Allah. Kau memerintahkan kami meminta ya Allah. Kau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan.
Kami angkat tangan kami yang hina ni, Ya Allah. Kami menagih janji tersebut. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, Ya Allah. Ibu yang mengorbankan nyawanya melahirkan kami, Ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, Ya Allah. Ayah telah membanting tulang 4 keratnya, membesar dan mendidik kami, Ya Allah. Ayah kami sudah tidak ada, Ya Allah. Ayah kami berada di barzah, Ya Allah. Ibu kami berada di barzah, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkan dosa, Ya Allah. Isteri kami, Ya Allah. Isteri yang mana, Ya Allah, menanggung, Ya Allah, beban-beban, Ya Allah, mendiri rumah tangga bersama kami. Apakah dosa suami kami, Ya Allah. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Apakah dosa anak kami, Ya Allah. Ramai anak kami sudah akhir balik, Ya Allah, tapi jauh daripada Islam, Ya Allah. Kau lembutkan hati mereka agar mereka rujuk balik kepadamu, Ya Allah. Apakah dosa adik-beradik sahabat kami, Ya Allah. Umat Islam yang kami kenal tak kenal, Ya Allah, seluruh dunia, Ya Allah. Apakah dosa khusus kepada tok-tok guru kami, Ya Allah, mendidik kami menjadi manusia, Ya Allah. Mendidik kami kenal Kau, Ya Allah. Mendidik kami kenal Islam, Ya Allah. Tok-tok guru kami dihina, Ya Allah. Kau balikkan laknat itu kepada mereka, Ya Allah. Kau balikkan laknat itu, Ya Allah, kepada mereka-mereka, Ya Allah, yang memaki tok-tok guru kami, Ya Allah. Yang mendidik kami kenal-Mu, Ya Allah. Kami letakkan tekuk-tekuk mereka kepadamu, Ya Allah. Kami tahu, Ya Allah, Kau maha pembalas, Ya Allah, kepada orang yang menyakitkan hamba-hamba-Mu, yang menyakitkan kekasih-kekasih-Mu, Ya Allah. Kami serahkan mereka kepada-Mu, Ya Allah. Engkau lebih layak membalasnya, Ya Allah. Siapalah kami, Ya Allah, untuk mengambil tindakan kepada mereka, Ya Allah. Kami hanya ada doa-doa yang lemah, Ya Allah. Kami hanya ada doa-doa yang lemah, Ya Allah. Ya Allah, jadikan, Ya Allah, anak cucu zuriat kami anak yang soleh dan solehah, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak kami faham Quran. Anak-anak kami menegakkan hukum Islam dalam Al-Quran, Ya Allah. Anak-anak menjunjung Islam, Ya Allah. Menjunjung Quran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kali terakhir dan seterusnya, Ya Allah, Kau berikan kepada kami, Ya Allah, kekuatan kami, Ya Allah. Kau cabutkan segala wabak-wabak penyakit, Ya Allah. Kalau Engkau tidak pandang kami, Ya Allah, pandanglah orang-orang yang Engkau pandang selain daripada kami, untuk Kau mendatangkan rahmat-Mu, Ya Allah, untuk Kau beri pertolongan kepada mereka, Ya Allah. Dan kami menumpang, Ya Allah, di atas sekelumit, Ya Allah, doa-doa mereka yang baik, di atas keikhlasan mereka yang baik. Kami menumpang di atas kebaikan tersebut, Ya Allah. Jadikan kami, Ya Allah, orang-orang yang taat kepada-Mu, Ya Allah. Selagi mana kami menumpang hidup di atas muka bumi ini, Ya Allah, kami menjadi, Ya Allah, orang-orang yang taat kepada-Mu, kasih kepada-Mu, sayang dan cinta kepada-Mu dan Nabi-Mu, Ya Allah, agama-Mu, Ya Allah, Al-Quran-Mu, Ya Allah. Sehinggalah kami bertemu, Ya Allah, dalam keadaan Engkau ampunkan kami, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, Ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, tetaplah istiqamah dengan ajaran-ajaran, dengan amalan kita dekat rumah. Jaga solat anak-anak, jaga doa anak-anak, jaga Al-Quran anak-anak, jaga waktu solatnya. Pastikan anak ikut disiplin dengan solat pada waktu tepat, pada masanya. Solat berjemaah, ikat kasih sayang. Bila habis solat, cuba peluk anak isteri, peluk isteri kita, tengok matanya, ucap terima kasih. Dan bila kita peluk suami, cakap kat dia, terima kasih abang kerana menanggung dosa saya sejak kami kita diajak kabulkan. Begitu juga anak-anak, ucapkan kasih sayang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.